Tahun 1962 sehingga tahun 1966, tercetusnya konflik antara Indonesia-Malaysia yang lebih dikenali sebagai Ganyang Malaysia. Pemberontakan Puak Indonesia tersebut telah memberikan kesan yang mendalam, terutama sekali kepada rakyat pedalaman di negeri Sarawak. Hari ini, dokumentari akan membawa Anda mengungkap kembali peristiwa bersejarah yang pernah menggegarkan keamanan di Malaysia. Sekitar tahun 1962 sehingga tahun 1966, penduduk pedalaman di negeri Sarawak, iaitu di bahagian Lubuk Antu dan Engkelili, telah digegarkan dengan pemberontakan askar Indonesia. Pemberontakan tersebut lebih dikenali sebagai Ganyang Malaysia atau konfrontasi Malaysia-Indonesia oleh masyarakat setempat. Penentangan ini telah dilakukan oleh Presiden Soekarno kerana cita-cita beliau menentang tinggi penjajahan di Nusantara. Di kawasan Lubuk Antu dan Engkelili, penduduk yang terjejas akibat konfrontasi ini ialah penduduk di kawasan sempadan Indonesia-Malaysia seperti Silik, Cangkul, Bulok, Empit, Nangakumpang dan majoriti kawasan di bahagian sempadan yang lain. Penempatan skim Skrang. Penempatan ini terletak di bahagian Sri Aman Sarawak dan ia terletak di tengah-tengah bahagian Sri Aman dan bahagian Betong. Penempatan skim Skrang ini menempatkan lebih 17 buah rumah panjang di mana sebahagian besarnya ialah penduduk migrasi. Penempatan skim Skrang ini menempatkan lebih 4 buah rumah panjang di mana merupakan penduduk migrasi dari kawasan Silik, Delok, Jengin dan Ensawang di kawasan sempadan Indonesia dan Malaysia. Penempatan ini juga menempatkan penduduk asal kawasan Skrang seperti Baloi, Pesangu, Pelasok dan Entalun. Majoriti masyarakat Iban di kawasan penempatan skim Skrang telah didominasi oleh penduduk migrasi dari kawasan Batang Air Lubuk Antu. Walau bagaimanapun, penduduk migrasi dan penduduk asal Skrang tetap menjalani kehidupan seharian dengan harmoni dan mengamalkan adat dan budaya masing-masing. Majoriti penduduk di penempatan skim Skrang telah menganuti agama Kristian, Anglikan dan Katolik, dan sebahagian kecil masih mengamalkan ritual tradisional ataupun beragama pagan. Pada tahun 1961, Borneo dibahagikan kepada 4 pentadbiran. Kalimantan, sebuah negeri milik Indonesia yang terletak di selatan Kalimantan. Di utara merupakan kerajaan Brunei dan 2 negeri di bawah pentadbiran British, Sarawak dan Borneo Utara. British yang kemudiannya diberi nama sebagai Sabah. Sebagai bahagian daripada pengunduran daripada pentadbirannya di Asia Tenggara, British cuba menggabungkan pentadbirannya di Kalimantan dengan semenanjung Tanah Melayu untuk membentuk Malaysia. Rancangan ini dibantah keras oleh Presiden Indonesia, Presiden Soekarno. Beliau berpendapat bahawa Malaysia ialah sebuah rekaan British dan penubuhan Malaysia hanya akan memberikan pihak British menguatkan lagi kuasa jajahannya di Kepulauan Borneo ini.
sehingga memberi ancaman besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada hari Ahad, Januari 20, 1963, yakni ketika suatu perhimpunan berlangsung, Menteri Luar Indonesia, Dr. Subandrio telah mengumumkan konfrontasi terhadap Malaysia. Akibat daripada itu, Kepala Staf Strategik Angkatan Darat Indonesia, Jeneral Ahmad Yani telah menasihati Presiden Soekarno agar tidak terus melancarkan konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi hanya menyebabkan tentera British dan Australia terlibat langsung berdepan dengan Tentera Nasional Indonesia. Presiden Soekarno menyifatkan nasihat itu hanya membelakangi arahannya. Sebaliknya, pengumuman Dr. Subandrio diangkat sebagai dasar subversif baru yang aktif dilaksanakan di Indonesia terhadap semua wilayah Malaysia. Pada 12 April tahun 1963, sukarelawan perang dan para gerila Indonesia mula bertindak menyelinap masuk ke dalam sempadan Malaysia. Ketika ini, penyelinapan dan pencerobohan masuk mula dengan menyerang Balai Polis Terbeduk di Sarawak yang terletak kira-kira 5 km daripada sempadan Indonesia. Tugas penyeludupan diletakkan di bawah bahu Major Benny Mordani. Namun begitu, serangan berjaya dipatahkan oleh Regimen Askar Melayu di Raja Malaysia dan Askar Gurkha. Di sempadan Kalimantan telah berlakunya pertempuran di kawasan sempadan. Gerila Indonesia dan pasukan separa tenteranya cuba menceroboh Sarawak dan Sabah, tetapi gagal. Sebahagian besar pihak yang terlibat konflik bersenjata dengan Indonesia ialah askar Britain dan Australia, terutama sekali pasukan khas mereka iaitu Special Air Service (SAS). Dianggarkan seramai 2,000 komando Indonesia ataupun Kopassus dan 200 anggota SAS British, Australia dan New Zealand terbunuh ketika pertempuran di hutan Kalimantan dengan Trooper James Condon. Daripada anggota 22 SAS British menjadi korban pertama dalam pertempuran tersebut. Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia menjadi semakin tegang apabila Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap PBB dalam bulan Disember 1964. Sebagai protes kepada penyertaan Malaysia menjadi anggota PBB, Indonesia telah menarik diri daripada keanggotaan PBB pada Januari 1965. Kisah silam ini terungkap melalui temu bual bersama penduduk di rumah silai Silik Skim Skrang, yakni penduduk yang telah dipindahkan dari kawasan asal mereka ke penempatan Skim Skrang larutan daripada peristiwa konfrontasi Indonesia. Angkatan dokumentari telah menemu bual seorang mangsa kepada peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia, iaitu Puan Candi Anak Ingkin. Kami to baklampo balasong tuahnya desan no kepindah nama ngante urak ngame deh ya kalsa tengah uteka lama lamanya da dunia orang udahnya baru pindah kita ang kuat orang ngena anu sedadu kelita ruri sedadu balobat doang ngena pantuan nama topia ya kok ante bepantuan lah ketuk bepantuan ya kena nemu kena utai kena kita ngelayang data ditong na utai sedadunya maka media
Tapi kita kepindah Papuang ni deh. Nya pindah ke rumah Puang nya. Lalu baik rezeki. Baik rekian. Dian kan berapa tahun Dian? 2. Angkat belah rumah orang yang ngasih lihat. Angkat nada serta pindahnya nemu deh. Ya keda kelampu ame ragi kelampu. Ya keda danau ame ragi danau. Kami sebiliak ngusak cuko bat nangaap nah. Bajuni nya sebiliak ngusak cuko kami. Cina Kami nya. Siapa sih kok? Betimbang ba ano mulanya bakal main itu bugulo nemu deh bugulo udahnya karari pagila udah bau tuan utai kan malamnya tam meletuap ma tikau kura buam muta ngelamuang rumah kita ini terengkeh ba nyian ba nama apa namanya anu keteh kita nama Pembelian. Dian nya ngelamuang buamnya tadi buam muta asik pecah tanah kami alam anoknya magangnya namanya alam lubang kuta 3 ite kuta kitanya 3 ite pintu nama sepin ba pintu parang kile tu site ba sida 3 bangkai bagi tamak 3 menya dia menutama magang kami itu tadi hante parai na gaparai ya urang nemu tunga betimbang abano sa suwelnya keminis menya keminia nya urang lari ngatudui leak kitanya tekrewap papuang kiwang lebari ke petang dia na peda anoknya pagi abah san niake abah san niake nama jerung kang babuat urang ne jalai urang kairo na mom nak kita kati sanoknya kangau udah kedang jaga. Mendiang Jelema Anak Maja merupakan salah seorang anggota Border Scout pada awal peristiwa konfrontasi. Beliau bersama beberapa orang rakan yang lain telah diamanahkan untuk menjaga keamanan penduduk di Rumah Silai Silit Skim Skrang pada ketika itu. Balu beliau yaitu Puan Sayon Anak Ingkeng masih menyimpan kenangan pahit manis mendiang suaminya sepanjang perkhidmatannya dalam anggota Border Scout. Ya, mungkin kerja saja ya. Nih, Siapa nama Day? namanya Nama Day. Maku Sayuan. Apa yang kuinggian? Laki ku lemah jadi polis rawat. Jaga semua kami dah silik. Nama dia kagak sida ya, maya orang ke perang suba. Kunang nama prestasi ketik kun. Kumpulan tasainya. Au. Sida ya nyaga orang dia ne. Sudah ya, jaga semua silik. Ada orang kan. Balas tidak. Cangek bala ya tumpol. Ngawedin. Rombongan dokumenter juga berkesempatan menembual salah seorang mangsa konfrontasi Indonesia-Malaysia, yaitu Puan Inon Anak Utau. Udah kami itu tak ada. Agak lubang. Baru rumah. Lalai dia ni ke Betawi, nutuang Ketawi. Pakarnya gagak korang no jerung kayang. Dian gagak kurang. Nyen, nanti kami malah ya. Sedang orang Indonesia. Nonya bisa ngetan berian. Kami nak malah. Nak malah. Yo bekau kami itu tak ada. Kayu menua me musuhnya datai. Aku tu betul besai kau. Kau tidak menyatnya musuh bah. Bukan mutai. Bukan bisa kayan tu aja. Nada bawa jauh coba.
Udahnya tak ada kau tadi baru rumah ni belalai ni dia ku tahu orang makan baru rumah ni jaga orang anu dah tu berkau coba Sudah ada geruka. sudah tu berkau dia orang musuh dah payah hari sekian ni Siapa namanya? nama tu benar sebut nama ya Jalapaya. Jadi ngau orang jadi rinyo Cleo. Dia tanya si dah gini. Nak pun mau. Bad ini sedang laban orangnya. Tu Oh. si dah ke ba nama dua orang sano nya perang. Di anak langkau supaya. Oh. Ngelaban Apa musuh nama jadi keminiah yang tok sit ake deh. Ke Jalapaya. Oh. Anak kepada Puan Inon anak Utau yaitu Cik Rinya anak Pai juga merupakan salah seorang aktivis konfrontasi Indonesia-Malaysia di dalam kajian beliau semasa di tingkatan 6. Jadi nama aku Rinya Napai. Umur aku dia tu udah 26 tahun. Lebu maya 46 subak aku bisik ngagak Siti Pansiak sebentar. Pemindah hiban batang air ngagai menua skim sekarang kita. Tak ke di Kumai konfrontasi. Jadi tahun tu udah 26 tahun aku dia bak menua skim sekarang kita. Jadi sekedar utai di Pansiak aku hari suku sosial. Kelihatan kami kepindah kita ukai seminar kami hari sini aja. Tang maga mayu hagi menua bukai tiagi dipegai batang air pindah kita. Boleh Nuan nyebut ke nama sekedar menua ke ngau kita pindah kita coba. Ianya beluak lubu numpu ansawang ngau terbuka lagi meh. Sepemanjai kami ke udah pindah tu kami boleh bergulai ngau maneh meh berwan maneh. Maya dia su perintah sebab pindah kita kami rumah tu segi udah disedia ke bala perintah. Jadi kami milih rumah tu nak cara undi. Ya cak. Ketika bisa kena perintahnya dia kita kerban bakal telefon ramah. Udah berapa tahun udah nyala dia itu bisa yang berumah tunggu bisa disedia ke Taribu Rama. Jadi nya udah nak kami bertelefon ngabala menyadik ke jauh nak telefon ramanya tadi. Bisa pernah lepak atau ke pengalaman Nuan nak teleponnya? Bisa. Boleh Nuan. Ngau inai ku kian ke telefon lagi. Menyadik ku ke jauh kian jadi aku nekan kian umurnya. Kalau masuk ke duit sembilan kia ya lah. Lagi miat sebab mainnya. Oke, data boleh Nuan nusi ke sumber penatai pemisai lebih banyak kita keterubah penatai datai bawa menua skim sekarang di tahun. Jadi sidak ketua di Semadah mainnya sidak diberi perintah tanah dikena sidak bertanam betupai serta bumai bertahun. Dia megak bisa perintah megak hari lembaga getah. Jadi nyak site pun penatai pemisik sidak ya meh. Nuan bisa pernah lebak ngau orang mutung getah tau ke keni. Maya ginyat sebuah bisik aku nolong apa inai nginjin getah muat getah. Kita segi bisik kebun getah lah suwa ya. Ya. Jadi site lagi ketika ditanya aku ianya bisik tau ke ketika upis perintah tau ke upis kebajikan mereka ajar ngaga kita terlebih agak dalam pesukut ke usahawanannya.
bisa upis lari kebajikan, sida bisa nulung, sida ngajar bakal percaya nak penglaniak cari ini. Oke. Jadi dia tahu kita meda ekonomi kita pas sekarang dia tahu udah cukup manseng. Bisa kantin, bisa mayu kedai-kedai udah dibuka badi tahu jadi kini ke pengasihatan wan. Biasa gagal nih, laban mayu kemudahan bisa deh. Nya mari pemansang lah buat menua skim sekarang itu. Oke, ke penudinar aku kan nanya nuan. Bekeni ke sistem politik kita apa skim sekarang di tahu pengudah pindah hari menua asal ngagai tempat baru tuh. Jadi sistem politik barito terumah sige ari asal banyak yang maga alo bisa pengulo konselor Ya ditubuh ke baru magayang. ya. Oke, jadi bekeni ke pemujur kita ba menua sekarang tahu kelebih age kita ke nang sige orang asal pindah ngagai menua baru tahu. Kini pemujur politik kita. Pemujur politik mana nih ambil ku contoh bisa kami dito dah ari dalawa inya YB Dr. Jenika Rayuan ya mes salah siti contoh jadi ahli politik Kita ditahu menyalai. Jadi bekeni ke pengasihati deh meda pemujur politik kita ba menua dito dah cukup mana. Berasa tunggah hati meh mayu kemansang kesmina ke raja meh dari segi sosial ekonomi atau politik meh. Oke, tahu ke simpul ya. Nama pengharap tahu ke harapan deh ngagai menua sekarang tahu kelebih ngagai kita kepindah hari menua asalnya. Aku harap kami dito macam maju meh mansang dari segi tinggi yang tadi dari segi sosial ekonomi atau politik harap ke majak mansang meh sampai di hari lawan. Pada awal penempatan, penduduk migrasi di kawasan ini telah memanfaatkan kemudahan dan infrastruktur yang ada. Bimbingan dan tunjuk ajar daripada pihak British dan kerajaan awal Malaysia memberikan peluang pekerjaan kepada rakyat setempat. Hari demi hari, perkembangan pesat telah pun meningkat secara mendadak di penempatan baharu skim Skrang. Pembinaan klinik, balai polis, sekolah, dewan serbaguna dan gereja telah memenuhi kebajikan sosial, kesehatan dan ekonomi penduduk setempat. Usaha proaktif Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Sarawak membangunkan infrastruktur asas penduduk skim Skrang telah meringankan sedikit bebanan penduduk di kawasan ini. Meskipun berstatus migrasi, namun semangat cinta akan negara dan tanah air kekal utuh di dalam kalangan penduduk migrasi konfrontasi Indonesia-Malaysia. Patah Iban ada mengatakan, agi hidup, agi ngelaban. Begitulah semangat penduduk di kamp penempatan skim Skrang
walaupun telah meninggalkan tempat asal. Namun, semangat cinta akan tanah air masih kekal di dalam ingatan dan jiwa.